Hello guys. Hai. Okay. Okay, hai. Welcome to episod 3 podcast Bicara Tingkat 3. Yay! Hey. Okay. Hari ni kita punya guest ada Aisyah. Hai. Ada Dizzy. What's up, geng? And paling special lah, paling special. Wow. Sir Safwan. Hai, Assalamualaikum semua. Okay. Okay lah, okay. Okay, kita nak beritahu tema hari ni teater di Malaysia atau theatres in Malaysia. Okay. Like bagi intro lah. Like macam masa yang kita tahu yang paling famous kat Malaysia macam ada Puteri Gunung Ledang. Tumi lah ni yang pernah dengar. Lepas tu yang before kita COVID ni ada Ola Bola sampai 2 season. And then dulu lah my parents cakap yang macam top masa tu Cuci the Musical. Tak tahulah masa tu. Kan? And then ada satu tu lah. Kenapa tak dengar sangat tapi rasanya famous among theater punya orang tau. It's called Mud Lumpur. Oh. Sebab dia pasal history Kuala Lumpur. Ui, menarik Ya. Pernah dengar juga lah. Okay. Parents saya lah bawa family semua. Kita pergi satu. Tapi yang ni yang paling interesting pasal Mud time tu. Sebab dia teater untuk budak kecil, kids. So semua yang atas stage tu semua budak-budak. Tapi dia jadi macam orang besar. Sebab memang original dia orang besar. Okay, faham. Orang besar buat ice lah apa semua kan. Lepas tu dia banyak yang I suka pasal teater tu dia macam banyak crowd interaction tau. Sebab dia kids lah rasanya. Tapi masa tu ada satu part tu dia village dia terbakar. So dia suruh dia macam kalau kita kat library kan. Kalau tahulah. Macam duduk tu yang paling tepi sekali dia ajak semua orang keluar. Lepas tu pas baldi naik atas stage. Lepas tu dia orang macam put out the fire lah macam tu. Baldi air lah. Baldi air macam tu. And masa tu ada Nabila Huda. Time cool gila. Memang padu lah. Ini teater kanak-kanak ke macam mana? Bukan teater kanak-kanak Dia macam program yang dia buat. Lepas dia persembahkan kat orang. Okay, faham. Okay. Ada satu part tu macam the one that sticks out lah untuk saya kan. Dia nak tunjuk yang tempat tu dibanjiri oleh lumpur. Sebab nak cakap pasal macam mana Kuala Lumpur ditubuhkan kan. Dia pakai satu kain tau. Lepas tu simple je. Dia macam dia bentangkan kain macam tu. Lepas nampak macam dibanjiri lumpur lah. Okay. So kain tu as a lumpur lah. Macam tu. Saya rasa macam benda cool sebab dia macam besar. Lepas tu semua pegang sama-sama. Lepas ada muzik. Lepas tu saya rasa cool lah. So korang ada tak theater scene yang macam sticks out kat korang? Okay, bagi saya lah, saya ni tak banyak lagi. Okay, seorang yang minat teater kan, saya rasa tak banyak lah teater yang saya tengok. Tetapi in terms of visual effect tu, dia punya effect dia tu kan, bagi saya paling tidak boleh dilupakan adalah teater Ola Bola lah. Okay. Part mana? Saya nak sebut juga rasa. Memang dah terlambat lah. Tak apa. Dah sebab Ola Bola kan. So tak apa. Saya ada lagi cerita. Jangan risau. Sebut dulu. Banyak. Saya dah tengok banyak. Saya paling suka sekali bila ada dua bahagian lah. Satu tu bila pada mereka yang pernah tengok lah Ola Bola The Musical tu, bila dia punya stage tu dia berpusing tau. Dan dia macam nadi tau dia punya stage tu. Dia memang nampak je suasana dia tu. Tu memang hebat lah. And yang paling best sekali is dia punya transition lah. Daripada sebab dia orang menggunakan screen juga. So daripada dia orang depan stage tu, contohnya dia sepak bola kan. Bola tu masuk dalam screen pula. Betul? Ya. Kenapa kan? Memang I would say one of the fullest, the bestest experience lah bila teater. Dia bukan sahaja atas stage tapi dia betul-betul menggunakan ruang sekeliling Istana Budaya tu. So I think that's will definitely stick in my head for a very long time lah. Macam it's safe to say macam tu lah. Itu bagi saya lah. Kalau untuk actually kalau untuk macam visual effect macam Ola Bola kan. Okay.
Kalau macam Sir ada lagi satu cerita yang visual effect PJL lah, Politik Ledang, which is kalau untuk Politik Ledang, untuk beritahu you guys, so basically dia ada 3 season. Okay, so tengok season 2 dengan season 3 kot, tapi memang best lah. Memang best gila lah kalau tengok Politik Ledang. Sebabnya kalau kau tengok Politik Ledang tu, so basically dekat atas pentas tu dia ada macam ada 3 bongkah yang sangat-sangat besar. Dan 3 bongkah-bongkah ni dia akan bergerak tau. Bergerak akan jadi bukit. So bergerak dia akan jadi pelabuhan. Bergerak semua kat atas pentas tu bergerak. Bergerak. Lepas tu jadi bukit macam tu. Tiba-tiba ada bulan dekat atas pentas. So dah gambar lawa gila. Tu satu lah. Lepas tu tiba-tiba ditukar jadi istana pula. Tiba-tiba nampak singgah sana semua. Sultan dekat situ semua memang lawa. Lepas tu siap sekali ada apa nama ni. Jadi pelabuhan, so banyak lah daripada 3 bongkah tu, so dia boleh menghasilkan banyak setting, banyak tempat yang diorang boleh hasilkan. So memang paling itu paling best lah visual effect. Pada waktu sama pula dia ada buat macam magic, tiba-tiba macam ada nenek kebayan. So kalau tengok pertunjukan dia kan ada watak nenek kebayan tu, so tiba-tiba diorang bertukar pak sini, tiba pak hilang, pak dekat sini pula. Lepas tu tiba pak hilang kat sini pula. Macam memang best gila lah waktu tu. Itu season 3 kot. Season 3. Kan dia buat macam tu ke? Tak tahu macam mana dia buat. Tiba-tiba dia hilang pak. Memang macam magic lah. Pak hilang tiba muncul kat sana pula. Ni kebayan. Itu memang best lah. Itu kalau dari segi visual effect. Kalau untuk dari segi lakonan, saya ada satu teater ni. Macam sebabkan ada pengalaman join pertandingan kan. Makum adalah Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia. Okay, di mana IPTA akan bertanding dah macam UiTM, UKM, USM, UM semua bertanding dekat situ. So ada satu ni daripada UiTM memang best gila lakonan dia. Sebab pelakonnya hanya 2 sahaja. Dua-dua lelaki. Tetapi disebabkan pertandingan tu, diorang boleh menang pertandingan, diorang menang pelakon lelaki terbaik dan pelakon pembantu lelaki terbaik. Dan diorang dapat nombor 2. Yes. Sebab diorang punya tu memang gah lah. Diorang punya lakonan memang sangat-sangat mantap, sangat-sangat hebat. Memang best gila. Even diorang tu pun dah cukup dah untuk kawal pentas tu. So memang power gila lah. Memang power, memang saya respect gila tu. Memang saya tengok macam wow, memang best lah. Waktu tu kita orang tak dapat nombor kot waktu tu. Tapi UiTM waktu tu memang best, memang super, memang mantap lah. Sebab lakonan diorang pun dah cukup dah. Memang hebat lah. Itu Storyline pasal apa sir? Cerita pasal apa? saya tak ingat, is more to like macam hak mahkamah macam tu kot. Saya tak ingat. Sebab dah agak lama, dah berbelas tahun kot, 10, 11, 12 tahun macam tu lah. Tapi cerita dia memang, bila kita tengok sebab dia buat watak tu nampak macam besar tau. Tapi bila tengok real life, dia dapat kecil je. Macam alah macam ni dia bawa. Cakap tapi kalau siapa-siapa dapat bawa watak macam tu, memang dia adalah paling hebat berlakon lah. Itu memang best lah. Ya. Tu ada sebanyak dan banyak lagi lah supaya tapi bagi saya 2 tu memang yang dapat attention saya. Dua-dua tu. Okay, mungkin Aisyah mungkin boleh share ke? Aisyah Aisyah? pernah tengok Siapa? any theater tak? Sebelum Saya dulu jarang tengok teater, but I started like 2019 rasanya. Ataupun maybe I cannot remember. Ada satu tu the first ever theater I tengok was Natra. Natra. Okay, tahu. Yes. And Natra best. that theater memang menyebabkan I suka. Lebih Ishak lakonkan. Saya tak ingat, tapi sebab saya ingat the storyline, I still have the book and I always read it. So macam satu benda yang saya memang ingat pasal Natra tu nama sebenar dia. Natra Huberdina Maria Hertog. Itu memang nampak buku tu je I ingat nama tu. Yang tu lah. Itu pada saya that was the starting the reason why I start suka teater. Tapi ya sebab I macam time tu tak ada ramai kawan-kawan yang suka teater. So I tend not to pergi, tak ada tengok apa-apa lah. So 2019 baru start macam dah besar, dah tahu cari sendiri. Dah macam okay, tak ada kawan, kita ajak mak, kita ajak ayah, siapa-siapa lah hantar kau lah, jadi I dapat pergi. So tapi cerita lah tak banyak. I tak banyak tengok apa? Sorry tu. Macam mana? Natra tu pasal apa? Natra tu was history, dia
pada I it's a bit sensitive sebab dia pasal agama jugalah. Yes, dia very I tengok menangis macam kesiannya akak tu macam tu lah. But yes, it's really a conflict agama yang ada kaitan dengan agama, So politik. Aisyah suka sebab jalan cerita dia lah. Yes, very touching. That was the start lah. Lepas tu Pelakon dia pelakon yang mainstream ke ataupun memang pelakon teater yang tak kenal ke atau terkenal? tak kenal. That was the first time tengok teater, macam tak tahu siapa, tak kenal siapa-siapa. Lepas tu but since then tengok teater macam cerita more to traditional macam saya tak sempat tengok Puteri Gunung Ledang, but I did watch the Mak Yong yang Raja Besar Mahagading tu. Lepas tu the latest one was Siti di Alam Fantasi. Okay. Itu Siti di Alam Fantasi ni the storyline was a bit confusing. Tapi initially I beli the ticket sebab I want to bawa my cousin yang tak pernah tengok teater. And dia punya sebab dia dekat Istana Budaya and dia duduk kat Ipoh. So macam okay lah kita belanja dia. And we chose the day di mana dia macam ada satu karakter tu yang hari pertama pelakon lain, hari kedua pelakon lain, hari ketiga pelakon lain. So macam okay, you pilih you nak tengok siapa. So I bought the ticket untuk tengok Arwah Abang. Tapi dia tak dapat datang. And then lepas tu tahu-tahu dia dah tak ada kan. So macam tak tahulah macam mana, mungkin sebab awkward ke, tak cukup practice ke, I don't know. The storyline was a little bit confusing. Tapi I suka dia punya like very colourful, lighting sana sini. Macam ni cakap lah, ada budak-budak jadi lebah, jadi pokok. Memang I've never seen teater yang orang jadi lebah, pokok semua. I forgot. Diorang memang buat collaboration dengan budak-budak yang belian-belian tu, yang the kids yang tarian tu. Yang memang apa nama dia? UKM tu Yang under someone Tunas bukan Tunas apa? Alamak, tak ingat lah. Tapi yang ya tahu tapi tak ingat nama. Yang tu lah. Betul apa yang saya betul. Saya rasa samalah apa yang saya fikir. Betul. Budak-budak tu collab dengan Istana Budaya. And another thing, ada satu, saya tak ingat tu teater apa, rasanya teater Mak Yong. Saya pergi sebab kawan saya di dalam tu. Dia memang she was in the gamelan punya team. Itu pun sebenarnya saya tak tahu. Lepas teater saya ternampak dekat luar. Akak? So macam baru tahu lah sebenarnya dari situ, macam lama tak jumpa senior. Dekat Istana Budaya jugalah. Istana Budaya. Memang depan pintu keluar tu. Okay. Tengah tu. Itulah biasanya Mak Yong ni macam tarian juga kan? Tarian, ya. Tarian banyak banyak lagu macam tu kan? Setengah orang kata it's boring, but I understand the story, so I think it's interesting. Sebab dia boleh lirikkan tapi okey lah. Sebab setengah orang tak faham slang diorang kan? And then macam kalau if you appreciate dia apa yang dia buat, persembahan tu, I think it'll be interesting lah. Faham je kenapa orang kata boring. I appreciate the story, the history of the story, yes. That's macam saya tak ingat ke, but I bought the book. Tak ingat, tapi apa Standby buku Tu dia macam prepare tu. Tadi hilang sebab I pergi cari buku. Ada tiket lagi. Mana? Alah, tak nampak dah hilang. Ya, ada phone lah. Tak nampak, tak apalah, sudahlah. Ada phone juga. Ada satu like macam masa tu kita orang tengok,
I don't know. So ikut tak kita orang video Neo Dissident? Tengok? Yang ada Amirul Effendi. Ya, tengok. Digi tengok tak? Tak Di sempat. sini tak ada ya? Tak ada Ada Tapi- sebab saya tak ingat kenapa saya tak available masa tu. Tapi I think I like sebab dia punya setting tu macam dia nak kata simple. Dia tak simple. Tapi dia tak tukar-tukar ke apa, tapi dia boleh jadi macam banyak benda. Sangat kreatif lah. Dia daripada setting tu dia boleh banyak bertukar kepada beberapa setting. Betul-betul. Dia tiba boleh tukar jadi macam ni, boleh tukar jadi macam ni, tiba jadi macam ni pula. So tu ya, pakai kotak pun rasanya kan Nina? Dia macam apa tu, macam construction sikit. Ya, construction lah. So dia guna tu okey lah, bagi saya kreatif lah. So kalau dia kreatif memang kena kreatif juga lah kat situ. Betul, sebab saya rasa macam sebab yang setting tu kan dia kalau tempat sini dia bilik lain, kalau kat sini bilik lain kan. Lepas tu dia ada nampak leveling. So macam saya suka gila betul-betul. Lepas tu dia buat banyak kawasan macam tengah dia guna tepi kanan semua. So tiba-tiba pak tukar sini. So menarik lah dia disediakan tu. Dia sedia tu semua bagi saya semua menarik. Dia punya lakonan menarik, dia punya visual effect menarik, lighting dia lain, setting dia, style dia memang wow lah. Memang itu adalah budak teater lah. Sebab bajet besar tu. Ya, bajet besar. Dan orang-orang yang pengalaman teater kat situ. So, ya. You only tengok bola-bola je ke ada anything else yang Kalau in terms of lakonan dan jalan cerita yang paling saya tak boleh lupa, yang as a guy pun menangis ke tengok. Dia very simple sebenarnya cerita dia. Ni kita tengok apa nama teater yang kita selalu pergi tu, kotak yang bilik sempit. Dekat Revolution Stage. Ya betul. So kita pergi yang ada kompilasi tu. Tak silap sekali dengan Nina. Nina pun sebenarnya berlakon juga ya. Kan? Ada. Saya imagine. Bukan cerita ni. I know what cerita you talking about. Okay. Okay. Surat Okay, untuk cerita. apa? Surat tu ya? Iaitu bagi saya dia punya emotion sangat raw. Dia sebab saya ni masa tu tak biasa lagi tengok teater yang tak ramai tau. This is like I would say consider experience yang baru lah kan. Biasanya kita tengok teater contohnya dekat Istana Budaya kan dia jauh. Tapi bila dengan Revolution Stage ni, dia punya stage tu betul-betul depan kita saja. So bila orang tu kalau dia menangis tu tak perlu keluar air mata, kita boleh nampak dia menangis. Memang dia betul-betul rasa, memang dekat lah. So cerita dia tu dia kompilasi lah kan. Mula-mula tu Nina start dulu cerita dia kan. Gelak-gelak kita macam macam tak tahu apa, kena tanya Nina lah ya. Nina. Cerita nanti kan. Lepas yang tu pun Nina punya lakonan tu memang best. Memang dia punya sweet-sweet dia pun ada juga. Kita macam lelaki-lelaki pun macam ya. Macam Alamak. Kita pergi balik cerita yang lagi satu tu. So cerita ni dia sangatlah simple. Dia punya setting dia tak silap dia pakai apa projektor je kan dekat dia tak pakai apa-apa. Tak apa-apa. Pakai apa-apa kan? Tak pakai apa-apa, hanya ada 2 pelakon sahaja. Pelakon lelaki seorang dengan pelakon wanita seorang. So cerita dia tu awal sampai tengah-tengah dia tu kita didedahkan dengan macam mana struggle ni 2 orang ni kan. And masa ni pula diorang pun kira dalam berumur lah kan. So kita macam boleh terbayang lah kita punya parents kan. Mak ayah kita macam tengah struggle semua kan. So macam dah terasa dekat situ. Tetapi bila sampai dekat ending tu, ingat pula member seorang. Boleh sebut ke member? Member cari tisu member cari tisu. Tisu tak ada. Oh ada. Ada. Okay. Pada member tu kalau tahu, shout out to you lah kan. Boleh like. Dia macam dia tanya dekat aku macam Dizzy, kau ada tisu tak? Saya pula masa tu dengan tahan nangis kan. Aduh. Dia rapat kan macam. Tapi dia punya ending dia tu memang sangatlah
It's Unexpected kan? unexpected, sangat simple tapi yang buat dia lagi best tu kita langsung tak sangka lah benda tu. You boleh cerita, you boleh cerita, you boleh cerita. Boleh cerita eh? Boleh. Takut. Mungkin mana tahu dia orang nak buat. Tak apa kita cerita lah kan. So mungkin Aisyah tak pernah tengok teater tu kan. Tak pernah. Okay, jalan Cerita kat Aisyah. tengok Aisyah dia macam ni oh. Pada suatu hari tak adalah bukan. Okay. Dia punya cerita tu mengisahkan tentang satu pasangan ni lah. Saya sama-sama tau dia punya cerita ni saya ingat tapi mungkin Asa dan juga Nina boleh ingatkan kembali lah kan. So mengisahkan tentang satu couple ni, satu pasangan ni, lelaki dan juga wanita. Tetapi yang perempuan ni dia tak silap dia buta Tak. Dia Laki tu. laki tu buta. Dia ni tolak wheelchair. Saya ingat balik tu meremang lah tiba-tiba. Tak, tapi tu memang pastilah. Hebat lah pelakon ni pun saya tak ingat nama dia apa. Mungkin Nina boleh dekat komen dekat bawah kan. Shout out to kedua pelakon yang memang dia orang lah. And then dia struggle lah kan. Lelaki tu buta. Lepas tu yang perempuan tu pula dia tak dapat berjalan. Tetapi dekat sini dia punya pengajaran dia ni dia saling melengkapi lah. Yang tak boleh nampak boleh jalan. Yang boleh nampak tak boleh jalan. So diorang saling melengkapi. So sangat-sangatlah sweet. Dia pusing-pusing, duk cerita semua memang dia punya lakonan tu memang hebat teruk lah. And then towards the end tu Aisyah tahu tak dia punya dia dah struggle kan. Dia struggle gila kan dengan I think dia jual tisu. Jual tisu. Tisu. Itu yang Betul. benda ni pun saya rasa ramai yang alami benda ni. Kita tengah makan-makan tiba-tiba ada satu couple datang minta tisu semua kan. Kadang-kadang kita bagi, kadang-kadang kita tak dapat bagi, kita bagi senyuman je lah kan. So, dan ini dia menceritakan apa yang kita tak nampak dekat pasangan tu. Itu yang kita bila lepas dengar tu, bila dah lepas tengok teater tu memang macam appreciate lah. So nantilah kita masuk punya moral of the story. But to the end kan. So dia bawa dia punya wheelchair tu dengan isteri dia, tiba-tiba I think lampu terpadam. Lepas tu lampu dia buka balik. Tapi husband dia tu, si suami tu masih lagi menolak wheelchair, tetapi wheelchair tu dah tak ada dah. Dah tak ada orang dah. Okay. Dia orang duduk dah. So sepanjang ni dia ingat balik cerita momen-momen yang manis lah dengan dia punya isteri tersayang dia tu. Dia rasa ingat diri waktu tu tiba ada orang tanya kan pergi kat orang tu dekat pakcik tua tu cakap kan kenapa masih tolak wheelchair dia cakap kenapa tolak wheelchair ni cakap dengan siapa waktu tu macam macam betul. So orang tahu lah sebenarnya Kan dia tiba-tiba dia tak ada. Betul. Tiba-tiba dia tak ada. Hebat lah. Saya masih meremang lah bila dengar balik tu macam sebab this is actually the beauty of theatre tau. Macam kadang-kadang kita tak perlu pun, bukan nak kata tak boleh tau tengok pelakon-pelakon yang memang dah kan. Kita kena actually appreciate artis-artis yang baru nak naik ataupun mereka yang dalam teater, bidang teater ni, lakonan diorang sebenarnya sangat-sangatlah hebat. So mungkin kepada viewers yang tengah tengok video ni, kalau anda nak teater, kalau boleh langgar je. Tengok je. Sebab kadang-kadang teater yang nama pelik-pelik tu is the teater yang akan korang ingat sampai bila-bila. Macam saya punya cerita kan Sen. Dia punya cerita tu tak silap berapa minit je Nina? Tak maybe 50 minutes macam tu. 50 minutes pun Tapi sampai sekarang ingat dan masih meremang lagi tau. Ya, memang best lah. Kan, dah lah 2 orang je. Lepas tu dia dekat. So that's the beauty of theater lah Aisyah. Kalau Aisyah tak pernah lagi tengok kan, mungkin nantilah once dah boleh lepak sekali kan. Kena bawa. Memang mind blown lah. Memang sangat-sangat berbaloi lah. It's safe to say kita punya industri teater kita ni sebenarnya sangat-sangatlah hebat. Cuma kita kena cari je. Diorang ada. Kita kena cari sahaja. Betul. And saya rasa itu je lah kot. Dia punya moral of the story, mana-mana teater yang nampak langgar je tengok. Jangan tengok siapa pelakon. Contohlah kan, this is what I would do lah. Kalau tengok nama teater kan,
Kalau boleh saya tak nak tengok nama tu. Saya tak nak tengok nama pelakon dia. Same. Saya macam nak masuk je. Kan. Tiba-tiba masuk Zizan berlakon lah. Surprise lah, seronok lah. Atas Zizan dan Johan kan. Shout out to Abang Zizan dengan Abang Johan kan. Abang tengok kan. Manalah tahu itu bestnya teater tau. Sebab dia tak ada, kebanyakan teater dia tak ada trailer tau. Betul. Memang dia punya adventure dia tu sebab teater memang seronok lah. Dia lain sangat dengan tengok movie ataupun tengok wayang kan. Teater dia lagi dekat lah sebab dia on stage kan, dia kena berjalan kan, so memang best lah kalau compare dengan movie tu, lagi best lah teater tu sebenarnya. And they have to be more perfect than artis di TV. Betul. Satu shot, one shot. One shot. Salah sikit, the whole thing macam Tapi kan, as someone yang tengok beberapa teater juga, I think that's also the beauty of teater tau. Bila pelakon dia tu, mungkin dia terlupa skrip ke apa kan. Tetapi cara dia adjust tu, memang hebat tu lah. Dia improvise kan, dia improvise betul macam okay, macam dia mana boleh cut. Terus dia tak boleh kakak dah lupa lah, ulang balik boleh? Tak kata ulang balik tak boleh. Rehearsal boleh lagi, tapi time audience ada. Ya betul. Sebab sometimes kalau kita dah habis kan, kita tak tahu pun dia sebenarnya maybe dia buat salah. Betul tak? Yang lagi style. Selalunya sedar pelakon lain, lepas tu script writer dengan yang director. Yang tu yang akan panik dekat belakang stage. Alamak, dia dah tersilap. Betul. Yang terlibat produksi lah. Semua macam dia macam okey, alamak macam mana ni. Orang belakang stage lagi panik daripada pelakon. Serius. Betul. Macam siapa Dizzy kot, Dizzy ke Amai siapa ke Dizzy ke Amai terlupa satu line kot, Amai kot rasanya. Yang gitu kat belakang macam alamak macam mana ni, alamak Amai dia lupa dah. Safe to say banyak antara kita yang berlakon, so memang ada. Kita semua tu. Kebanyakan lah. Okay. Paling best lah bagi saya bila dia dah lupa tu, dia nampak tau dia punya kerjasama antara pelakon tu. Betul. The beauty of theatre tau. You cannot one tau. If you are a famous, contohnya you memang hebat teruk, tetapi orang lain tak hebat kan. Dia tak ngam, dia memang tak jadi. So kalau anda tengok teater tu seronok, bermaksud chemistry semua orang sangatlah hebat. Even yang berlakon, yang buat lighting, audio, backstage. Sebab kita ni teater dah, so kita memang alami benda tu. And kadang-kadang bila pelakon tu dia bila berlakon ni dia satu term lah yang kita selalu guna kan, Sir Nina tu kan, night shift. Saya ikut skrip. Dia kalau anda tu contohnya dalam produksi teater kan, benda tu can either be very funny, very entertaining, or it can be very amazing tau. Contohnya case in point lah, kita punya pelakon lah kan, Amar dengan Jai kan. Bila diorang night shift berlakon tu kadang-kadang even though kita dah berkali-kali tengok teater rehearsal dekat 2-3 bulan. Bila dia show tu, bila dia hebat, semua hebat tu, meremang. Semua orang, saya percaya lah, semua orang dalam tu meremang tengok diorang. Itu bagi saya tak ada medium lain lah yang boleh bagi anda benda tu lah. Memang teater sahaja, it's like raw emotion. Kalau salah pun still nampak. Saya memang habis cerita lah. Dah habis, tutup lah. I think also sebab macam kalau atas stage raw emotion juga, and dia macam translate dekat audience tau. Audience pun bagi balik tau. You know what I mean? Dia kebanyakan yang naik share tu sebab audience tu tiba kan. Tu tiba-tiba dia dah okey dah tukar ikut dan dia je. Sendiri pula dah. Shot sendiri. Okey lah. Lari. Shot sendiri tapi dia try control tak apa jugalah. Actually that makes it better juga. Dia ada like a very thin silver lining lah. Dia macam night share tu boleh control dengan night share yang memang betul-betul night share lah. Itu di mana datang kita punya partner tu. Partner memang kena function teruk lah. Kalau tidak memang dua-dua share lah. Memang terbang lah. Ramai-ramai gelak je lah boleh buat je. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh buat apa lah. Apa?
Tak, tapi yang penting audience tak tahu yang tu bukan dalam skrip. Betul. Sebab sekarang ya, audience tak tahu skrip, audience tak tahu apa cerita. So apa yang berlaku dekat atas pentas tu memang itulah yang diorang tak tahu apa pelakon buat kesilapan ke, pelakon lupa skrip tak, sebab diorang tak tahu apa-apa pun pasal cerita tu. So pelakon akan tahu bila kita pentaskan benda tu daripada waktu hari kejadian tu, memang itulah cerita dia. Itulah cerita dia. Tiba bila tu, sebenarnya kita lupa ni. Oh ya ke, tak perasan tu apa dia tu. So memang itu that's normal thing lah. Itu yang paling best sebenarnya. Tak, kalau pernah tengok cerita, pernah tengok Pimai-Pimai Tantu tak? Pimai-Pimai Tantu tak pernah. Okay, Pimai-Pimai Tantu. Boleh cerita Sir? Okay, Pimai-Pimai Tantu ni TV3 was like JKK tu ni kan. Okay, so Pimai-Pimai Tantu tu itu zaman 90s lah. So actually itu memang style teater tapi ditayangkan di TV3 waktu tu. So waktu tu kalau kau kenal macam Pak Uda tak kenal kot. Kalau macam yang sekarang ni Imuda, Satya, Ajalita, yang Lucy, Ravi semua tu itu adalah macam bengkel apa benda tak rasa zaman macam senario tu kan? Itu zaman senario lah. Tapi yang kalau bengkel tu Spanajaya. Itu siapa? Ya, itu Wadina Safia. Itu siapa lagi? Ahmad Idham, Zaibo semua kan. Arwah Zaibo semua tu. So kalau Pimai Tantu dia, kalau dia orang berlakon, dia orang punya skrip satu helai tu je. Satu helai tu, dia orang tak ada skrip dia orang, itu je lah. Lepas tu dia orang reka lah sendiri. Dia orang berlakon lah dekat atas pentas tu. Oh, improvise lah. Improvise. Dia orang tak ada, dia ada jalan cerita diri semua. Waktu tu Seja Hafsyam kot dia punya pengarah cakap kan. So itu ya dia orang punya skrip. So dia orang berlakon dengan hanya bersandarkan satu helai tu sahaja. So bayangkan macam mana dia orang lama juga tu dia orang bertahan Pimai Tantu. Yes. Lama juga tu dia orang bertahan daripada tahun 80-an sampai ke 2000 lebih. Dia orang punya cerita Pimai Tantu tu. Setiap 30 minit semua tu. Sampai 2003 ke 2004. Tak pastilah. So agak lama dia orang punya produksi tu. Dia memang best lah kalau dah tengok. Tapi memang dia cerita pasal kehidupan apa dekat flat, ada kedai makan, ada kedai tempat sekolah memandu dengan selu semua. So orang lepak-lepak kat situ, borak-borak semua itu je. Tapi best memang itu adalah teater lah. Itu memang teater lah bagi saya semua tu. Sabri Yunus, kenal kan Sabri Yunus? Sabri Yunus ada pelakon dia dengan Khadijah Tan, Mak P. Andre. Dia pun pelakon juga kat situ. Sama-sama orang tu Sir. Memang. Ya. Masa tu dekat depan TV tu macam oi. Tu family gelak. Betul. So sekarang ni JKK kot tapi tak dapat tanding lah ya Pimai Tantu. Mungkin sebab ada banyak lagi cerita-cerita kan. So itu je lah kot rasanya. Tapi Pimai Tantu tu memang teater lah. Itu lah yang rasa. Ada siapa lagi nak tambah? Dia sebenarnya boleh je nak tambah tapi itu lah memang sampai pukul lah. Tambah je. Banyak nak tambah ni. Saya pun nak tambah je tak apa kan. Mungkin Aisyah kot. Dia macam round 2 lah. Tadi kita dah satu round kan. Sekarang Aisyah. Satu round lagi. Okay. Tadi Nina ada tanya pasal kisah Mak Yong tu berkenaan dengan apa kan? I dah buat research balik. Buka buku balik. Sambil sempat tau. Dia tunggu semua orang. Okay, actually kisah ni memang kind of like ada resemblance from kisah Nabi Yusuf if I'm not mistaken yang dibuang dalam telaga. So ini memang cerita macam raja-raja yang dia ada 7 orang anak. So dia minta tukang tilik untuk figure out siapa yang akan jadi pengganti dia. So bila tukang tilik tu kata anak ketujuh dia ni, anak bongsu dia ni dia seorang je yang boleh jadi raja. So yang abang-abang tu these seven semuanya lelaki lagi 6 abang-abang ni semua jealous lah. So diorang komplot untuk kira bunuh adik dia. But in the end adik dia tu sebenarnya terselamat. Ada orang selamatkan dia dan dia menjadi raja. Nah, tapi yang kelakar dalam teater tu sebenarnya raja bongsu tu pelakon dia perempuan. Pelakon dia Nak Zainal. Dia jadi lelaki lah. Yeah, and one of the brothers is Izu Islam. Just imagine cerita tu sedih tapi dia jadi lawak.
Dia sebab based yeah. on emotion lah teater tu. Ya yeah, betul. Dia macam marah-marah nak Zainal pun kita orang tergelak-gelak. Sebenarnya sedih macam tu. And then actually kita orang ada nampak waktu tu I dah start jadi technical team dekat theatres in my old university. So I macam tahulah ini diorang letak prop ni salah ni. Sebab macam telaga tu sepatutnya stay tapi dia tergerak. But then Izu macam ni cakap lah, dia bekerjasama, dia buat lawak. Alamak, bergerak pula, berhantu lah telaga ni, something like that lah, I tak ingat. So orang memang tak sedar that is a mistake. Benda tu tergerak waktu dia nak campak nak Zainal ke dalam, macam tu. So dia just like, seram, blah, itulah. So macam okay, like it's happening that way. Happening lah. So basically itulah ceritanya. Raja besar kan dia. Dia baca balik kan. Kau baca balik tu nanti tambah nanti tambah. Tak pernah tengok teater yang switch gender. I mean walaupun dia bukanlah benda tu the important part tapi macam tak pernah nampak orang dia switch gender. Kiranya yang bongsu tu adalah putera tapi yang bawa watak tu adalah Nak Zainal, betul Aisyah? Ya betul. Okey. So tapi memang watak adalah lelaki lah tapi dilakonkan Watak dia lelaki dilakonkan oleh seorang perempuan. Wah, bapak aku siap. Adakah memang itu cara Mak Yung ke ataupun itu memang disengajakan oleh pengarah? Ke tak tahu? Yang itu saya tak tahu. Nanti kena tanya pengarah balik. Boleh Tak. komen kat bawah. Siapa tahu boleh komen kat bawah. Siapa tahu boleh komen kat bawah. Sebab kita kan tak tahu kan style Mak Yung macam mana kan. Mungkin pelakon tu memang digantikan oleh pelakon lelaki ke. So kita tak tahu kan. So mungkin sesiapa yang ada tahu ke kenapa ke mungkin boleh komen lah. So mungkin Nak Zainal ke Izu Islam ke yang pernah berlakon mungkin boleh komen. Nanti boleh komen, okey? Itu je lah. Okay. Kita boleh main orang Nina nanti. apa dia? Banyak komen. Okay. Okey Okay, kita nak stop jap, kita pause, kita main mini game. Tapi dia sama je. Okay, so kita punya mini game is called this or that. So kita kena pilih antara dua lah. Macam korang punya opinion juga. Macam interested to know lah. Sebab kita kan dah cakap pasal tadi banyak teater and then a lot of Aisyah punya daripada buku kan. So korang dari cerita benar lah, dari cerita benar yang takut. So like kalau my first question, korang lagi lagi prefer tengok teater yang original storyline atau adaptation dari buku ke, atau masa kita pernah buat perkahwinan kita translate kan translate daripada Indonesian. Itu. Kalau korang prefer apa? Yang boleh bagi sir. Sila sir. Saya dulu. Sir paling Okey, kalau ini ini daripada penonton lah. Okey, kalau as a director ataupun as macam produksi, saya lagi suka adaptasi instead of original. Sebab dia bagi saya untuk menghasilkan yang original tu memang betul-betul orang yang kreatif untuk menghasilkan sebuah jalan cerita semua tu. Okey. So itu kalau daripada segi produksi lah. Tapi kalau untuk as a penonton, saya lagi suka tengok yang original daripada adaptasi. Sebab original tu nak tengok apa cerita yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang kayak original ni daripada orang-orang yang macam apa, yang mungkin banyak pengalaman, yang mungkin banyak inspire. Dia kan bila nak hasilkan cerita ni, kebanyakan dia akan inspire daripada sekeliling tau. Macam perkesan katakan sekeliling tu, contoh macam mungkin kehidupan dia susah, so mungkin cerita pasal ayah dia. So daripada kisah ayah dia tu, so dia berhasilkan sebuah cerita. So itu dia katakan inspired semua tu. So that's why kalau untuk punya pandangan, kalau as pelakon, kalau as penonton, more to original. Betul lah. Kalau daripada produksi, more to adaptasi. Okay. Aisyah? In my opinion, I prefer originality. Memang mungkin dari segi sebab student juga, I can see the potential budak-budak yang hantar skrip and then macam saya cakap lah, selalunya originality ni based on reality experience. So it's more realistic, tak ada yang macam mengada berangan je lebih, tak ada. So macam and bila original
actually audience pun lebih boleh connect with the story. Lebih faham the story. Tapi macam yelah like you faham lah kalau this like this betul lah macam tu. They can understand what the pelakon is trying to say, to show, and they can appreciate us more lah macam tu. And kita yang sebab I as kira production team, sorry I'm actually management team. I dari marketing, tapi macam kita marketing pun boleh last minute jadi pelakon tambahan lah. That happen pernah terjadi. Yes. Pernah terjadi macam lah diorang naik share sampai terlupa mikrofon dekat belakang stage. So at the scene diorang menyanyi tau. Diorang macam nak audition menyanyi. So I seorang je dekat belakang tu yang tak ada kerja. Sebab yang lain tengah sibuk siapkan baju and everything, nak make up and semua kan. Saya macam Improvise lah. Aku kena pergi. So okay lah, I ambil mic tu, I macam datang, kak, ini mikrofon akak terlupa tadi dekat luar tadi. Lepas tu macam, and then boleh pula sebab I ada juga my friend yang dekat bawah as an audience. Dia macam, kau pun berlakon ke? Macam, aduh, dia jerit kuat-kuat tu. aku nampak aku kan, betul lah tu, aku berlakon lah tu. Macam padahal it's not in the script. Sebab dia terlupa mic. Macam tu je lah. Tapi macam memang betul kalau kita tiba-tiba nak kena interrupt pun kita faham. It's very realistic. That is my opinion lah. Memang senang. Kita nak ubah, kita nak improvise the scene pun senang sebenarnya. Macam tu lah. That's my opinion. Lizzie, macam mana? Sebelum tu saya nak sentuh dekat macam apa kita punya stage crew, dia membantu pelakonan. Just want to say shout out to all the stage crew semua. You guys are actually the unsung hero. Betul. Serious. And people don't see. Kan? Orang tak nampak diorang. Kan, kalau anda tengah tengok sekarang ni, yang buat kita tu perfect bukan pelakon sahaja. Okay, pelakon tu I would say bagi saya lah kan 50%. Lagi 50% tu is studio ni kat belakang. Orang Yeah. memang Budak-budak prop yang tak tidur malam siap kan. Yes, betul. sangat Orang kepala. Setting, lighting, makeup, kostum, semualah. Semua tu penting. Marketing. Kalau tak ada marketing macam mana nak promote? Orang nak datang. Kawan nak datang. Kan. Mesti dah kena promote juga kan. Yeah. Nak jual tiket. Yes, betul. kan, kalau mana tahu kan, ada viewers yang tengah tengok ni kan, kalau anda bukan jadi pelakon, don't worry, your job is very very important. Very important. Okay, tak ada dalam teater, tak ada istilah job ni ringan, job ni tak penting sangat. Dalam teater. Tak. Okay, kembali kepada soalan. Okay. Original or adaptation? Original ataupun adaptasi. Kalau saya sebagai seorang yang minat lah dengan teater, saya bukan jenis yang betul-betul mendalami teater, tapi saya minat lah dengan teater. Saya suka adaptasi sebab kalau original ni mungkin kita dah pernah baca, kita dah pernah tengok movie ke apa kan, so kita sort of know already. Tetapi adaptasi ni kadang-kadang adaptasi daripada culture lain kan, contohnya daripada Jepun, kita buat daripada Indonesia semua. So benda tu, benda yang asing, bila dia translate, dia menjadi something yang sangat-sangatlah unik. Lepas tu kena pula kalau tiba-tiba abstract kan teater dia. Okay, bagi saya lah kan, saya lagi suka teater yang abstract ataupun yang I would say mencabar lah. Dia mencabar sedikit nak tengok sebab okay, kalau kita tengok teater yang biasa kan, teater biasa kita tengok ada gelak, ada menangis, lepas tu dah habis dah tahu cerita kan. Tetapi kalau kita tengok teater adaptasi ataupun satu lagi tu apa? Eksperimental yang macam tu lah kan. Yang pelik-pelik. Abstract, okay. Kita macam tu and mungkin Aisyah pun pernah rasa, pun pernah rasa, Nina pun pernah rasa. Teater macam tu, selepas habis teater tu pun kita akan fikir lagi.
dia akan terfikir, akan sedar, okey sebenarnya cerita ni bukan apa yang dia tengah tunjuk. Ada maksud yang sebelumnya. Ya. Itu yang best. And saya pernah tengok teater Fauziah Nawi. So, ibu tengah tengok kan Fauziah Nawi. Okay. Dia tu I would say sangatlah berpuisi, sangatlah cantik bahasa dia. Tetapi kalau anda tak biasa tengok teater, dia mungkin agak sukar untuk memahami. Sebab dia sangatlah berseni, bahasa memang sangat power lah bagi saya lah dalam bahasa mudah, bahasa dia tinggi lah. Memang bahasa seni memang sangat tinggi. Dan dia banyak abstrak tau. Kita kalau tengok saja tu dia susah nak faham. Tetapi bila kita betul-betul perhatilah, bagi saya lah sebab saya minat teater kan. Saya suka tau main tau. Bila tengok tu saya tak nak tengok saja. Saya macam nak belajar, nak dapat apa yang dia tengah tunjuk tu. Bila kita tengok kadang-kadang kan teater yang eksperimental ataupun yang abstrak macam ni, dah habis cerita baru you faham apa yang tengah ceritakan. You tak boleh tengok separuh jalan keluar. Teater abstrak, eksperimental macam ni, dia punya syarat dia kena tengok sampai habis. Walaupun tak faham tengah-tengah tu, sabar je. Sebab rasanya dekat belakang tu dia akan True. memang hebat. So bagi saya suka adaptasi dan benda-benda teater yang eksperimental lah. Saya tambah sikit lah. Adaptasi. It keeps on going tau. Bagi saya cerita ataupun teater yang hebat adalah apabila penonton, viewers masih lagi sedang berfikir ataupun masih lagi bercakap tentang teater tu walaupun dah habis. Bukan masa makan, tapi selepas sebulan dua, setahun dua, dia masih cakap lagi. Sebab lagi kita fikir, lagi banyak maksud terkeluar. Kita adaptasi ataupun eksperimental ataupun abstrak lah. Itu bagi saya lah. Sorry lah panjang sikit menjela kan. Tak apa. It's okay. Itu saja. Terima kasih. Okay, since tadi kita cakap pasal backstage crew kan. Okay, ada satu question Kita sebagai production manager ke apa kan. Okay, kalau kita ada dalam I think everything yang macam lighting, audio, music, setting, prop semua, I think semua important equally. Tapi kan contohlah kan, kalau korang diberi bajet, korang ada bajet untuk satu je benda, korang akan which one korang akan pilih? Setting ke lighting yang korang akan lagi gunakan duit tu untuk lagi bagi impact to the theater lah. Sahal. Tadi I macam wui. I would say audio, technical audio. Ni menjawab soalan ni, dia tak mendengar. Setting or lighting. Oh, setting or lighting. Jauh sangat ni Aisyah ni. Tapi tak apa, nanti sambung audio tu. Okay, boleh. Okay, start Dizzy kot. Technical lighting. Saya kena fikir loh. Dia susah nak cakap tau. Sebab bagi saya dua-dua penting. Setting bagi bantu, lighting pun menaikkan mood tu lah. So that's why kalau betul-betul lah nak menghasilkan sebab bagi saya lah kalau betul-betul nak naikkan mungkin lighting kot compared to setting. Sebab setting ni dia boleh kreatif. Maksudnya mungkin daripada sebab kalau kita pernah tengok kan Event Revolution stage ke apa semua kan. So kebanyakannya dia orang kreatif. Menggunakan kotak pun boleh jadi satu setting juga. So kalau menggunakan setting pun boleh jadi satu setting juga. So itu daripada setting tu mungkin kita boleh memainkan banyak setting lah. So kalau improvise semua, tukar-tukar semua. So itu pandangan saya lah setting kalau compare to lighting. Dizzy, macam mana? Okay, bagi saya lepas saya dah fikir kan, lepas sebulan saya fikir. Saya akan pergi macam jugalah lighting. Sebab saya percaya kalau setting cantik, lighting tak ada, dia tak ada dia punya aura. Mood tu. Ya kan, dia tak ada dia tu. Tak nampak, gelap-gelap. Betul. Sebab lighting ni kalau lighting tu ada color-color ke Nina? Ya, ikutlah bajet dia besar. Macam saya cakap, kadang-kadang setting ni kita tak perlu letak barang pun. Kadang-kadang kita letak kasut je. Tetapi kasut tu boleh jadi macam-macam. Tetapi macam mana nak jadikan kasut tu bermacam-macam? Lighting. Ini samalah dengan pelakon juga.
Sebab pelakon tu nak nampak dia sedih kan, kita malapkan sikit lampu. Ya, true. Ya, betul. Memang kau. Dia Macam main surrounding tu. Betul. Kalau setting cantik, kalau pelakon tu dia sedih kan, dia macam okey lah, dia nampak cantik lah. Sedih lah. Dia nampak sedih lah. Nampak Kalau sedih. lighting tu kan, gelap sikit, lepas tu ada warna biru-biru sikit kan. Nampak tu air mata dia tu bersinar-sinar kan, sebab mata kan. Nampak tu, memang orang manis. So bagi saya jawapan dia lighting lah. Lighting lebih penting kalau diberi macam ni lah kan. Kalau boleh semua kena ada, tapi kalau pilihan memang lighting. Itu jawapan saya. Final answer. Sebab sebelum ni saya pernah tengok show tau. Ada yang satu ni dia pakai lighting. Jadi dia macam mana cakap ada satu scene ni dia macam nak bunuh diri tau. So bunuh diri tu dia kena lompat daripada tempat bangunan tinggi. So bangunan tinggi tu dia tak boleh nak bawa bangunan tinggi kan. So dia gunakan lampu tu dekat tepi tu tempat tu sebagai berarti tiba tengok tinggi je. Tadi padahal nampak lampu tu je membataskan sebagai macam bangunan tinggi tu. So kan that's why betapa penting lighting tu. So lighting tu boleh menaikkan, boleh menjadikan satu tempat tu tinggi. Gunakan benda tu pun dah cukup dah sebenarnya. Kan? That's why itu based on experience lah. Sebab saya pernah tengok sebelum ni. Dia gambar nak cakap. Aisyah. Rasanya aku Cakap kena pasal audio tadi. Okay. Kalau diberi antara dua tu lah, I think I will also go for lighting lah. Sebab macam betul juga kalau kita setting mahal-mahal tapi tak ada lampu, tak nampak juga. Macam gelap je. Betul. And then kalau macam main expression, boleh main tukar-tukar colour baju orang, boleh kita memang banyak eksperimental macam tu. So I think memang lighting is the more, kalau kita nak salurkan bajet yang lebih besar, yang tu dah kita akan go with. Ya. Betul. Apa tadi kan boleh sambung audio tadi tu? Yang audio tu. Sama. Yang audio tu dia mungkin lah, this is based on my own experience. That was my second time terlibat dengan teater, and this time yang second time tu teater tu lebih besar. Sebab before this, back in my own university dekat MMU, kita orang selalu buat teater dalam satu like lecture hall yang kecil tau, like tutorial room lah. So memang paling-paling pun dalam 100 orang je yang boleh masuk dalam tu. So memang stage tu pun kecil, kita orang tak ada macam-macam equipment. So most of the stories yang diorang buat kat situ is basically macam comedian stories, stand up comedy. So that was the first time yang kita orang buat dekat Dewan Besar, the main hall, which I don't know, 1,000 masuk kot, I think so. And of course it's equipped with everything, dia punya PA system apa semua. Tapi kita orang punya drama, dalam teater ada drama, last minute, seminggu sebelum pementasan, we figured out that the PA system was not working. So kita orang terpaksa, sebab memang bajet dah ada lah, nak beli baju, nak beli apa semua dah ada. So the thing was, sebab PA system tu perlu, so memang diorang memang redha beli PA system dekat Shopee dalam 6,000, 7,000. The interesting part is kita orang punya pementasan hari Jumaat malam, kita orang mempunyai teater malam. Tengah hari lepas asar PA system tu sampai. So kita orang dah cakap, ini kalau PA system tu yang baru tu tak boleh nak function, hands up. Aku tak tahu nak cakap apa dah, tapi alhamdulillah lah dia berfungsi, nasib baik. Nasib baik Shopee datang untuk menyelamatkan keadaan ya. So Shopee tu betul lah, tak kena scam kan. Sebab mahal lah, 7,000 I think. Guna duit siapa? Siapa nak 7,000? Punya duit kita orang punya club.
Tapi Wah. So kita ada tak duit prop situ? kena potong. Kita Kita boleh orang beli memang coins cut, ni. cut budget dari tempat lain. So macam and produksi Aisyah ni macam besar sampai 6,000, 7,000. Yeah. Tu. tak sebab nak beli PA system tu je. That is the yang paling besar. So macam of course lah dalam komiti tu drama dia macam-macam, tapi that was yang paling mengerikan lah. Paling drama lah. Paling drama. Yes, paling drama. Yang lain tu drama macam gaduh situ gaduh sini, salah faham, miscommunication. That's normal. Leave. But actually kita orang punya crew memang besar. Memang about maybe 60-70 students dalam tu. Patutlah. Lepas tu yang of course yang communicate dengan VVIP paling paling nervous. Sebab apa aku nak cakap dengan VVIP ni kalau cancel kan. And then pasal dah lah waktu tu we already separated. Okay, yang ni kita akan buat 2 booth. So bahagikan. And yes, that was the semester di mana marketing team patutnya ada 7 orang tapi tinggal 3 orang sebab lagi 4 orang tu FYP dan diorang tak bagi tahu sampai last minute. Like diorang tak tarik diri daripada kru tau. So like we all buat lah jadual, you jaga booth sini, you jaga booth sana. Tengok-tengok 3 orang je yang cakap actually boleh pergi, but that was too late. So macam okay, kita minta special task, tolong bahagikan. Tapi tak ada siapa yang datang. So macam siapa nak jaga booth kat sini? Kita orang ada buka booth satu lagi dekat CUCMS. So dia memang kalut, sangat-sangat kalut on the day. Memang I pun tak tahu kenapa diorang nak buka booth on the day of the pementasan. Besar. Dia macam habis tu siapa nak tolong dekat prop? Siapa? Aku juga yang kena nanti. So macam dia banyak, yelah kalut, dah panik, semua orang panik time tu. So and then waktu pementasan tu pula, since it's a new system, it's a whole new system, the microphone, the speaker and everything. Ada yang of course kita tak biasa dengan benda tu. One of the backstage people, backstage ke bukan, the pelakon, dia dah off scene, dia dah pergi backstage, dia terlupa tutup mikrofon. And then the only one word that she said, oh shit. Tapi audience dengar. But like, and I was with one of the audience sebab I tengah jaga pintu, so I nampak the stage. Stage tu gelap tau sebab diorang tengah nak tukar prop. Macam buat. So sebab kita orang pakai Discord, so terus lah, tolong check mikrofon siapa tu tak off. Cepat lah sebelum dia cakap macam-macam lagi. Bila dia macam oh shit, dia cakap slow saja. Apa buat memang sebab ada yang tak dengar, ada yang tak perasan. Tapi ada juga yang dengar, ada yang tanya. But then sebab kita orang punya teater tu was videoed, kita orang masukkan dalam YouTube. Bila I tengok balik ada dengar. Ada dengar. So, macam Nanti boleh share link. boleh kita I share. Mungkin Asana Theater boleh edit. Boleh. Kat description ada link. Link bawah nanti. Since nak share ni lah, cerita tu nama dia Kuntum. It's about passion in music tapi dihalang oleh parents. So Musical ke? Not really musical lah, tapi watak utama tu memang suka music tapi parents tak bagi. Ayah dia tak bagi. Because the backstory, mak dia memang penyanyi tapi jadi tipu lah. So mak dia mati sebab tu. So ayah dia macam tak nak, dia tak bagi anak dia join sebab takut jadi macam tu. Itu cerita original ke adaptasi? Original. Script ni nak cakap awal-awal, script was written by student. Lagu OST pun ditulis sendiri oleh student. Bagusnya. Whole pementasan from A to Z semua student. Tak ada lecturer, tak ada cikgu, kita orang tak ada kita orang memang tak ada, kita orang tak ada lecturer untuk guide. Memang tak ada.
In fact, every club di situ memang tak ada. So it's like Oh, kalau ya ke? bagus, kalau tak bagus, you salahkan student. It's everything student yang buat. From A to Z. So memang macam kita orang tengah tunggu abang tu untuk masukkan lagu dia dalam Spotify. Oh, Sebab lagu dia memang Ya. sedih. Memang lagu dia memang sedih. Memang but yeah, he wrote the song, he produced the own song. Inilah sebab MMU dia macam memang banyak budak multimedia. Memang it's one of the assignment yang dia buat lagu. So dia buat lagu untuk kami. oh. Buat script untuk kami, and then we just do something and poof. There you go. So club tak ada advisor ke? Tak ada penasihat? Oh, serious? Atas kertas saja. Like literally we know there is someone, but siapa pun tak pernah jumpa, siapa pun tak kenal. Even yang sini-sini yang dah grad tu macam pun tak kenal juga. tak tahu, Tanta lecturer tu dah tak ada kot kat sini. We never know, serious. Tak tahu. Faham. Alah, sebenarnya Sir pun baru lagi kan. Tadi Dizik kan Dina tahu lah berapa lama Sir buat ada dekat sini. Saya Temple Foundation dah kenal Sir. Sebenarnya batu foundation tu lah sebenarnya Sir sebagai advisor. Ya. Itulah Sir advisor. Tanyalah Dizik lagi lama kan. So Dizik. Kita terbalik. Bukan kita cari Sir. Kita akan nampak juga Sir. Nampak juga Sir. Kenapa nampak Sir? Tu pentingnya lighting kan. Nampak. Ini nak membuktikan lah Sir ni memang one of our backbone lah dalam Astina Theatre. Katanya kira yang paling padu lah. Dizik nanti Sir belanja makan lepas ni ya. Elok ais ikat tepi satu Sir. Okay. Okay. Kita dah banyak gila cakap pasal teater yang kita nampak. Ada tak one teater yang korang punya favourite and kenapa? Favourite teater. Pernah ditengok ataupun harap ada orang buat? Wow, okay. Yang pernah tengok. Tengok. Boleh je cakap pasal what you want to see. Harap korang tengok juga. Kalau boleh saya gerak dulu. Lama fikir. Bagi saya lah kan, sebab saya ni tak banyak tengok teater lagi, so mungkin saya punya library untuk teater tu tak banyak, tetapi I have to say dua tu lah yang saya tengok olah-bola, sebab didirect oleh Tiara Jacqueline, so memang you know lah kan, quality teater Tiara Jacqueline memang hebat teruk. And daripada Revolution Stage lah, because diorang ni adalah satu organisasi kan, just kecil kan, tetapi diorang akan sentiasa membawa teater yang fresh lah, I would say indie lah. So not a specific theater, tapi that organisation really good lah. So yeah, I think that's the one. And kalau nak kan, saya nak tengok sangat lah La La Land theater. La La Land. Nice. Sebab dalam movie pun memang dah seronok. Macam so itu that's why I tanya tau, macam the one yang dah tengok. Macam bagi tahu je lah, bagi tahu. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Okay, sebab macam Diri cakap kan, okay. So pun kalau yang paling wow, memang kalau saya paling best bagi saya adalah cerita PJL lah, Puteri Gullidah lah. Sebab bagi saya Puteri Gullidah tu macam semua ada. Dia musical kan, sebab saya suka musical kot. So that's why saya macam memang Puteri Gullidah tu dengan lakonan best, dengan dia punya visual, dengan music, dengan dia punya setting, lighting, semua atas pentas tu memang wow lah. Itu memang best lah bagi saya lah, Puteri Gullidah semua tu. Tapi macam saya, sebab macam saya join teater dekat UKM. Dekat UKM. So basically saya punya, korang pun dah jumpa Bung kan. Bung adalah advisor untuk kelab teater Rimba. So macam saya punya teater tu is, dia punya budaya tu is more to Indonesia. Sebab Bung dia belajar kat Indonesia. So that's why dia punya cerita-cerita tu kebanyakan Indonesia. That's why kebanyakan cerita-cerita semua tu adalah adaptasi daripada Indonesia. Daripada cerita Jaka Tarub, kita orang pernah buat, tapi Jaka Tarub ni Terminal in Love, so banyak lagi lah. Tapi itu
Dan banyak lagi lah kalau saya nak cerita pasal teater daripada zaman UKM sampai ke Indonesia, sampai ke Singapura tu banyak. So itu mungkin buat episod lain lah. Okay, tapi yang wow tu macam saya PGL. Okay, tapi yang macam what do you want to see, but this kalau macam yang what I want to see is like Less Miserable, tahu? Yes. Oh yes sir. Less Miserable, itu memang best lah. Itu memang bagi saya best lah sebab dia punya muzik dengan lagu dia, dia punya acting dia, tengok kalau dapat pelakonnya, asal pelakon dalam teater pun lagi best. And Hathaway, kan Hugh Jackman, lepas tu Russell Crowe, macam wow, memang best lah. Itu kalau saya dapat tengok memang best lah. Sebab itu betul-betul musical kan. Even dialog pun dia menyanyi. Ya. Sepanjang tu rasanya 100% muzik. 100% menyanyi. Tak ada bercakap pun. Semua muzik, semua menyanyi. Dan saya tak bosan. Saya tak tidur pun waktu tu. Saya cakap. 3 jam ke? 3 jam. Yes, 3 jam. Tapi 3 jam tapi macam okey lah kot. Dia macam ikut kita layan semua. Macam best. Saya cakap sampai habis macam dah habis dah. Macam okey lah. Best lah cerita tu. Memang best. Less Miserable. Cats. Kalau pernah tahu Cats. Pernah tahu Cats? Cats. Saya tak pernah tengok. Tapi dia pernah nak masuk, dia nak pernah perform kat Malaysia sir. Betul, pernah ada sekali kan. Tapi dia cancel. Cancel kan? Ke postpone ke benda tak? Tak pastikan. Pun Cats pun best juga. Tapi itulah. Kalau kau pernah tengok cerita Hairspray, pernah tengok Hairspray? Tak. Hairspray tu zaman-zaman. Pernah. Saya suka. Zac Efron dengan John Travolta berlakon kan. Saya suka. Lepas tu cerita apa nama Dreamgirls, pernah tengok Dreamgirls? Pernah tengok. Itu Beyonce. Itu yang biasa-biasa lah. Tapi itulah komentar. Dah. Okey, Aisyah. So saya nak tambah satu jugalah. Bukan lain je. Less Miserable. Tak tahu saya tak nak sebut lah kan. Saya tak tahu bahasa Jepun ni tak pandai sebut. Less Miserable. Semua sama juga. Wah, gila. Hebat tu. Hebat tu best. Aisyah, favorite theater yang pernah tengok? Favorite theater so far by heart itulah My Kuntum, which mungkin orang tak tengok. Mungkin boleh storyline description. Yes, of course. Sebab storyline dia memang dekat dengan hati, and then since kita orang backstage, kita faham the process. Yes. How the process punya putar-putar belik tu sebenarnya memang we expected the show will be cancelled. Sebab dia punya banyak kesilapan ke kesalahan ke I don't know. Tapi there were banyak halangan yang menyebabkan we thought it was gonna be cancelled. But then it happened. So kita orang memang lepas tu menangis lah macam like thank God it happened. So memang I really feel the process and the storyline also dengan hard work semua orang. And in fact kita orang ada VVIP actually I tak kenal, tapi someone cakap dia ni starts to be pelakon tapi lama kelamaan dia jadi pengarah something. If I jumpa nama tu I akan tak sepiling tu juga. Komen gitu. Komen. Dah boleh buat. Nanti I tanyalah balik grup teater lama tu. So in fact I punya I memang minat cerita tu. Hari ni I pakai baju teater. Sabar. Tak ada. Transparent. Ini belum. Okay, ada. Ada juga. Okay. Okay, thank you guys semua datang cerita-cerita. Thank you. Thank you. Bye. Anda enjoy kita punya video. Bye. Jangan lupa like, share and subscribe. Oh, tak ada. Ada.